Yusuf ada. Anim. Anim. Nur Anim Sulaiman. Anim. Cikgu saya nampak Anim pun dah menggugup. Okay. Anim ada. Tapi Anim ada. Sekarang tu Anim ada. Nur Anim. Okay. Jadi bagi masa dengan 3 minit lagi untuk kawan awak lain masuk sebelum sementara tu. Okay, cikgu mau tahu berapa orang dia untuk yang bukan daripada Beladin? Bukan, maksudnya bukan di kawasan Beladin. Sepinang ke, Maludam ke, ataupun Semarang. Okey, lagi. Lagi baru cikgu nampak awak tu lagi, naik lagi. Okey, lagi Maludam. Lagi lain? Okay, Nizam Maludam, Semarang, Indonesia. Nisa tu. Airun, patut lain Maludam. Semarang okey nak? Lain Semarang. Sepatutnya. Okay, Airun tengah menaip. Jadi kita ada 2 minit lagi sementara tunggu kawan awak lain masuk. Jadi cikgu nak terangkan lagi sekali. Jadi hari ini kita akan fokuskan iaitu ulang kaji subtopik 3.13 iaitu menghasilkan segmen kod menggunakan fungsi input dan output. Jadi cikgu perasan, cikgu perhati awak boleh buat segmen kod tetapi ada penggunaan sintek awak yang salah. Contoh, contohnya cikgu bagi mengikut kerja rumah awak pada minggu lepas. Jadi ada satu pelajar ego, dia gunakan sintek untuk hasil jumlah tambahkan. Ada yang guna float, lepas tu integer. Jangan biasakan diri macam tu. Kalau nak membuat hasil tambah, pastikan pemboleh ubah tu semuanya sama. Contohnya kalau float lah semua. Jangan tiba-tiba ada float, tiba-tiba ada integer. Jangan biasakan macam tu. Biasakan awak guna float. Sebab nanti kalau awak dah belajar bahasa pengaturcaraan lain, jadi awak boleh awak boleh adaptasi benda yang awak belajar dalam Python tu ke dalam pengaturcaraan lain. Jadi awak biasa dah awak buat menggunakan sintek yang sama. Nanti kalau awak buat sintek float, integer. Nanti awak belajar lain pun awak terbiasa buat float, integer. Jadi benda dalam Python tu mungkin betul awak boleh buat, tapi dalam bahasa pengaturcaraannya lain, jadi dia tak dapat. Jadi biasakan awak buat mengikut sintek yang betul lah. Sintek yang sepatutnya. Okey, jadi jam 11.10 minit, tepat jam 11.10 minit kalau ikut jam waktu cikgu. Jadi cikgu akan semak sekali lagi nama yang tak ada dalam ni. Diana, Yusuf, Wawa, ada Syafiqah, Nizamuddin, ada Jiha, Valerie, Airun, Eli sudah, Alia Natasha, Diana, Nur Anim, Muayyad. Muayyad ada. Muhammad Muayyad. Cikgu dah dengar suara awak. Ada Sia. Muhammad Muayyad. Okey, tak apa. Mungkin Muayyad sekarang ni di tempat dia mengalami masalah lain. Tapi cikgu nampak ikon dalam ni, dia listening. Jadi, cikgu akan tanda kehadiran Muayyad untuk hadir. Jadi Muayyad, yang lain tu, yang ada masalah lain, cikgu akan buat rekod video ini, video pengajaran hari ini, dan awak boleh rujuk balik selepas habis kita belajar. Jadi untuk awak buat latihan, awak boleh rujuk balik video ni. Jadi tak ada masalah. Jadi cikgu akan mulakan kelas pada hari ini. Tepat jam 11 minit. Baik, cikgu akan
Cikgu akan padam video supaya awak lebih jimat kuota data awak. Okey. Okey, boleh nampak slide kelas? Cikgu nak seorang respon. Boleh? Boleh. Boleh ah. Okey. Cikgu. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey. Di hari ini kita akan belajar subtopik yang sama iaitu 3.13 iaitu menghasilkan segmen kod menggunakan fungsi input dan fungsi output. Okey, pengenalan. Untuk pengenalan Cuba awak sekarang ni menggunakan tangan kanan awak, ambil tangan kanan awak dan awak cubit tangan kiri awak. Apa yang awak rasa? Cubit. Jangan cubit lembut, cubit kuat-kuat sikit. Okey. Apa yang awak rasa? Jiha? Wawa? Cik ada rasa apa-apa? Ada rasa kah? Sakit. 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 Jadi, awak perasan sih tindakan awak ya mencubit menyebabkan awak rasa sakit. Cikgu bagi contoh. Jika padahal tangan kanan awak mencubit tapi lengan kiri awak yang sakit. Macam tu. Jadi sebenarnya macam tu. Tindakan tangan kanan awak mencubit menyebabkan berlakunya satu proses. Proses ya diproses oleh otak kita. Jadi sebab ialah awak rasa sakit. Ialah cara macam mana badan kita manusia berfungsi. Tapi macam ni kita berfungsi dengan macam ni pula kalau kita dengan komputer tu. Dengan komputer. Sama dengan badan kita. Jadi dengan komputer tu lain. Jadi, ya untuk pengenalan. Jadi, cikgu nak terangkan sikit. Hari ini kita akan belajar subtopik 3.13, ulang kaji. Menghasilkan segmen kod menggunakan... Okey, sekejap. Cikgu nak test pen. Okey, menggunakan fungsi input dan fungsi output. Jadi, apa yang awak perlu tahu pada akhir pembelajaran awak hari itu? Awak mengenal, awak tahu fungsi input dan fungsi output. Jadi awak tahu fungsi apa tu fungsi input dan apa fungsi output. Jadi yang kedua awak mampu menghasilkan segmen kod. Menghasilkan segmen kod bermaksud awak boleh olah kod. Kalau dalam bahasa awak boleh olah kod menggunakan sintek input dan sintek output. Tapi kita akan fokuskan dalam menggunakan aplikasi Python sebab cikgu tengok dalam buku teks awak banyak awak menghasilkan segmen kod menggunakan Python. Jadi kita akan fokuskan kepada Python. Ini awak perlu tahu. Jadi cikgu akan teruskan. Jadi pengenalan awak. Okey, Jiha, boleh tolong cikgu baca? Jiha? Jiha ada di sana? Okey, Wawa. Dengar, tapi Si jelas. saya. Wawa lah, Wawa baca. Bahasa pengatur caraan pengenalan. Baca. Baca Wawa. Bahasa pengatur caraan memainkan peranan penting untuk mengawal dan memberi arahan kepada peranti-peranti yang lain. Fungsi input dan output merupakan kaedah yang digunakan dalam interaksi manusia-komputer (IMK). Fungsi input dan output membolehkan mesej yang hendak disampaikan dan diterima dapat difahami oleh pengguna dan juga komputer. Okey, terima kasih Wawa. Jadi untuk senang awak faham,
Kiranya macam tu. Okey, cikgu bagi contoh Cikgu bagi awak contoh. Okey. Awak sedang type huruf K, tekan huruf K dekat keyboard. Keyboard huruf K. Jadi ini adalah awak punya input. Awak tekan huruf K. Jadi akan diproses oleh komputer. Komputer. Apabila awak diproses oleh komputer, jadi komputer akan proses awak pun input ya, dan awak akan dipaparkan di monitor awak huruf K. Jadi input to input, jadi to output. Jadi awak perasan sih, saya yang masukkan, saya manusia kan, cikgu manusia. Jadi cikgu masukkan huruf K, jadi komputer yang akan proseskan apa yang cikgu masuk. Jadi selepas komputer proses, dia akan memaparkan apa yang cikgu dah masukkan. Jadi output dia komputer yang akan keluarkan. Jadi itulah sebenarnya interaksi manusia komputer. Jadi kita dengan komputer. Ini yang penting. Ini penting. Jadi cikgu dah tandakan merah. Fungsi input dan output merupakan kaedah digunakan dalam interaksi manusia dan komputer IMK. Jadi ini fungsi input dan output membolehkan mesej yang hendak disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh pengguna dan komputer. Jadi cikgu masukkan K tadi, cikgu faham, cikgu masukkan K, lepas tu komputer proses. Komputer pun faham yang cikgu masukkan huruf K. Dia pun memaparkan huruf K tu supaya cikgu dah masukkan huruf K. Jadi betul lah interaksi cikgu dengan komputer tu, sebab apa yang cikgu masukkan itulah yang cikgu nampak. Itu pengenalan untuk awak hari ni yang perlu awak faham. Jadi apa itu IMK? Seperti yang cikgu telah terangkan tadi, cara manusia berkomunikasi dengan komputer. Jadi awak boleh rujuk buku teks muka surat 95. Jika awak masih tak nampak lagi slide cikgu, ada kalangan awak yang mungkin ada masalah internet sekarang, jadi awak boleh rujuk buku teks muka surat 95. Jadi ini adalah merupakan cara interaksi manusia komputer. Jadi manusia, cikgu lah ni, cikgu tadi kan, cikgu. Okey, cikgu masukkan huruf K. Huruf K masukkan. Jadi perantaraan antara muka input. Antara muka input ni, cikgu gunakan papan kunci. Papan kekunci. Dalam bahasa kita, keyboard. Keyboard, papan kekunci ya. Jadi cikgu masukkan huruf K dekat papan kekunci. Jadi komputer dia akan mengecam apa yang cikgu masukkan. Jadi mengecam huruf K. Jadi komputer akan proses dan komputer terjemahkan huruf K, apa yang cikgu dah masukkan tadi. Dia akan terjemahkan, lepas tu dia akan keluarkan apa yang cikgu dah masukkan tadi. Dia keluarkan dekat mana? Dia keluarkan dekat monitor. Monitor awak. Dekat skrin laptop awak. Jadi, apa tu persepsi dia? Okey, cikgu mau tanya. Jika cikgu komputer ni memaparkan huruf K, apa dia awak yang nampak? Dia. Apa yang awak nampak? Dia apa? Tingkatan 2 cikgu rasa cikgu sains awak ada mengajar tu, benda tu. Ada dia penglihatan awak. Jadi awak lihat huruf K. Jadi outputnya adalah huruf K. Input dan output. Ini proses. Ini awak punya input. Dan ini awak punya output. Jadi itu yang awak perlu faham secara ringkasnya hari ini. Jadi untuk fungsi input, panjang sangat ini, cikgu akan cuba ringkaskan. Okey. Fungsi input, kalau
kalau faham, dia adalah untuk mendapatkan data input daripada pengguna melalui segmen kod yang diterima. Jadi kalau dalam pengaturcaraan, bermaksud dia mendapatkan apa yang data yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi, yang kedua, apabila diaktifkan, pengguna diminta memasukkan data dalam aturcara yang dibina. Lepas tu, kemudian, papan kekunci keyboard memainkan peranan penting bagi memastikan data yang dimasukkan adalah seperti yang terkandung dan dipatuhi dalam segmen kod. Yang keempat, sintek fungsi input bagi setiap pengaturcaraan adalah berbeza. Ingat, tidak semua fungsi input adalah sama. Awak perlu faham benda ya. Semuanya sama. Di contohnya, cikgu tunjuk situ. Okay. C++. Sinteknya adalah chain. Lain. Sintek untuk C, scanf. Lain. Java pun system in. Lain. Python seperti biasa, input. Lain. Dan Scratch lagilah. Scratch pun lain. Jadi setiap sintek ni dia berbeza. Jadi cikgu nak awak fokuskan, awak perlu ingat, yang penting awak perlu ingat untuk Python, input C++ dan C. Termasuk juga dengan Scratch lah. Scratch. Ini awak perlu tahu. Untuk C. Jadi awak boleh rujuk dekat buku teks awak, muka surat 96. Jadi ni dah diterangkan oleh cikgu awak sebelum ni. Jadi cikgu tak nak mengambil masa banyak dekat fungsi input dalam pengaturcaraan ni. Okey, fungsi output pula. Jadi fungsi output ni sebenarnya dia merujuk kepada maklumat yang dipaparkan di skrin. Okay, awak perlu highlightkan yang benda merah ni. Maklumat yang dipaparkan di skrin. Contohnya cikgu masukkan huruf K, apa yang dipaparkan di komputer adalah huruf K. Itulah maksudnya maklumat yang dipaparkan di skrin. Merupakan hasil daripada proses yang dilakukan oleh pengguna, oleh segmen kod atau data yang dimasukkan oleh pengguna melalui fungsi input. Maksudnya, sini, apa yang kita masukkan, jadi selepas diproses, kita akan dapat output. Proses, kita akan dapat output. Jadi apa input yang kita masuk, kita akan proses, sistem akan proses dan dia akan keluarkan output. Jadi, berarti output yang biasa digunakan ialah monitor, screen. Screen. Jadi, maklumat yang dipaparkan adalah biasa dalam bentuk mesej. Mesej lah. Contohnya, cikgu letak di huruf K. Jadi, apa yang dipaparkan di screen adalah huruf K. Kalau cikgu letak, saya suka ASK. Jadi, apa yang dipaparkan di screen adalah saya suka ASK. Macam tu. Jadi, awak boleh, tak apa cikgu, nanti cikgu akan bagi slide ni dalam grup WhatsApp awak. Jadi awak boleh juga untuk sekarang ni untuk tangkap layar apa yang cikgu tulis ni. Okey. Ini yang penting. Aplikasi sintek input dan output di Python. Ini yang cikgu sebenarnya nak fokuskan, nak perincikan betul-betul hari ni. Cikgu cuba akan cap benda ni. Baik. Nampak tak kelas? Nampak tak? Yang sekarang ni. Python cikgu nampak? Bawah? Nampak. Okey, nampak. Sebab awak yang ada internet yang kuat, jadi cikgu tanya awak senang. Jadi,
Okay, yang pertama kita akan belajar sintek input dalam Python. Okay, sini. Apa yang awak perlu tahu, sintek input adalah dia macam ni. Input, buka kurungan, tutup kurungan. Ini adalah sintek untuk input. Jadi macam mana kita nak aplikasikan dalam Python ni sekarang ni? Jadi secara umumnya cikgu akan terus proceed kepada dua ni. Dua boleh sama je. Jadi cikgu akan gunakan pemboleh ubah A. A sama dengan awak letak sintek input awak. Input, tutup kurungan. Buka kurungan, tutup kurungan. Macam ni saja. Secara asasnya, apa yang awak perlu tahu. Jadi A sama dengan input. Jadi cikgu akan terus displaykan. Contoh cikgu buat display ya. Print A. Cikgu akan printkan pemboleh ubah ni, A ni. Cikgu akan run modul. Baik, di sini awak nampak sini. Jika cikgu type, sekejap, saya suka ASK. Jadi awak nampak sini, input yang akan keluar adalah saya suka ASK. Okay. Secara umumnya, cikgu nak awak tahu. Okey, sekejap cikgu tunjukkan ni. Okey, secara umumnya, jika awak letak input sahaja ini, okay, input, jadi dia boleh ambil data, jenis data, str, boleh ambil jenis data, integer, boleh ambil jenis data untuk double, apa lagi? Okey, ni yang penting. String, integer dan double. Jadi dia umum. Contohnya, okey, cikgu letak sekali lagi. Jika awak run modul tadi, okey, di sini cikgu, okey. Di sini cikgu masukkan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia akan keluar juga nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi umumnya, maksud umum sini, jika awak letak nombor, dia akan terus ke sintek integer. Jenis data integer. Jadi jika awak letak perkataan, dia akan terus pada string. Jika awak letak perpuluhan, dia akan ke double. Jadi ini biasanya secara asasnya, secara umumnya untuk input. Tetapi cikgu tak nak awak biasakan menggunakan macam ni saja. Cikgu tak nak. Jadi apa yang cikgu nak awak buat, awak perlu buat macam ni. Okey. Contohnya B lagi, cikgu letak B. B sama dengan input. Buka kurungan, tutup kurungan. Dalam ni, awak kena masukkan jenis data awak. Okey, contoh, sebagai contoh, cikgu masukkan float. Buka kurungan, tutup kurungan. Jadi, untuk pemboleh ubah ini, dia hanya dapat ambil input perpuluhan saja. Okey, cikgu ambil contoh. Cikgu padamkan ni supaya awak boleh nampak nanti. Sekejap. Okey. Baik, di sini cikgu. Okey. Maafkan cikgu, cikgu salah letak. Jadi, awak kena letak float depan dia. Baru awak letak input. Cikgu tadi silap. Baru awak letak input. Jenis data dulu, barulah awak letak input. Untuk awak letak apa yang awak masukkan.
Jadi awak run. Okey. Di sini cikgu masukkan perpuluhan 1.22222. Okey. Barulah dia keluarkan output yang cikgu dah masukkan tadi. Okey. Cikgu bagi contoh lain lagi. Run. Jika cikgu masukkan selamat hari merdeka. Sekejap. Dia akan keluar ralat masa larian. Ini cikgu dah terangkan 2 minggu yang lepas. Sebab apa keluarnya ralat masa larian? Sebab cikgu memasukkan input yang sepatutnya string ke dalam input float. Jadi dia akan keluar ralat masa larian. Sebab ni, sepatutnya cikgu masukkan hanya nombor perpuluhan, tapi cikgu masuk ke string. Sebab itulah dia keluar ralat. Macam ni. And yang sebagai pentamahan awak, cikgu nak awak biasakan untuk awak letak input ni, awak letak satu penyataan di dalam dia. Contoh ni, sebagai ni. Awak letakkan dalam ni, nilai untuk B. Tujuan awak letak macam ni supaya awak nampak apa penyataan untuk awak letak input awak. Cikgu bagi contoh, cikgu akan run modul. Ni. Jadi awak nampak di mana awak nak letak input awak. Okey, contohnya ni. Nilai untuk B. Cikgu masuk ke float 1.32. Jadi output dia akan keluar macam ni. 1.32. Dia terus direct keluar output. Jadi input ni kita dah buat satu proses di dalam Python. Jadi apabila saya pengguna tadi, ini proses yang cikgu tetapkan dalam Python. Okey. Apabila saya pengguna, cikgu pengguna, awak pun pengguna, awak masukkan nilai. Masukkan nilai dalam Python ni, dia akan proses awak punya input dan dia akan display dia akan paparkan apa yang awak nak. Mengikut apa yang awak tulis dalam atur cara ni, dalam segmen code ni. Ini awak perlu tahu. Jadi, untuk tambahan pula, di output pula awak boleh letak penyataan juga di output. Okey, macam mana? Cikgu tunjukkan. Okey, ini awak boleh abaikan yang merah ni. Okey, awak letak macam ni. Double quote dan awak letak koma. Awak tulis apa yang awak nak dalam double quote ni. Contoh pernyataan cikgu. Okay, nilai untuk B ialah B. Maksud sini, pernyataan ni dia akan paparkan dan dia akan paparkan juga nilai B yang ini. Okey, cikgu bagi atas ni. Okey, paparan pertama dia akan tunjukkan, suruh kita masukkan input yang ini. Bila kita masukkan, akan diproses dan dia akan paparkan penyataan dan apa nilai yang diminta. Nilai ni, cikgu dia minta nilai untuk boleh ubah B. Jadi dia akan paparkan nilai B. Cikgu akan run modul. Adik, masukkan nilai B.
10.33. Okey, awak nampak di sini? Dia akan paparkan pernyataan cikgu tadi. Nilai untuk B ialah, kemudian dia akan paparkan pembolehubah untuk B tadi, yang B tadi. Jadi dia paparkan nilai 10.333. Jadi ini ulang kaji, jadi cikgu tahu awak dah belajar benda ni. Ini untuk awak lebih faham dan lebih untuk, orang cakap macam ni, orang kata kabung, kata kita tu supaya lebih lekat, kata orang. Lebih lekat supaya awak lebih faham benda ni. Jadi boleh faham tak kelas? Secara asasnya. Boleh tak? Ada soalan? Muayyad, Liana, Anim, Syafiqah, Jiha? Cikgu tak dengar suara sekarang ni. Izzah? Boleh faham? Wawa? Boleh. Boleh faham. Boleh faham. Okey. Jika boleh faham, okey, cikgu akan proceed dengan slide cikgu. Okey. Jadi, awak nampak sih sekarang tu. Okey. Untuk yang tak dapat nak voice, cikgu nak awak tulis jawapan awak dekat Telegram. Okey, soalan cikgu. Sekejap cikgu nak ni. Okey. Apakah fungsi untuk ni? Dan apakah fungsi untuk F ni? Nyatakan fungsi apa? Fungsi apa? Yang ini fungsi apa? Yang print ini fungsi apa? Jadi nyatakan apa fungsi setiap ni. Okey, cikgu tengok Telegram ada yang tertulis jawapan. Okey, boleh tulis jawapan dekat Telegram jika yang tak dapat nak voice. Cikgu nak tanya apakah fungsi yang di bawah ni, ucapan input ni, dan apakah fungsi untuk print ni, ucapan ni. Boleh nampak kelas? Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Okey, berikan jawapan awak. Cikgu nak jawapan. Apakah fungsi untuk ucapan input ni tadi? Apakah fungsi untuk print ni tadi? Okey. Cikgu dah dapat semua jawapan. KJH, Muayyad, Valerie, Nizam, Alia, Izzah, cikgu nak jawapan. Put.
Okey, apakah fungsi untuk... Okey, cikgu baca jawapan. Okey, jawapan balik lagi. 1, input diaktifkan. Yang kedua, output diaktifkan. Betul. Betul. Yang fungsi yang pertama ni adalah fungsi input. Fungsi input dimasukkan. Dimasukkan. Yang ini. Fungsi ini. Sekejap, cikgu. Okey. Fungsi ini adalah fungsi input. Input. Pengguna masukkan input. Okey. Pengguna input diaktifkan. Betul. Boleh diterima jawapan awak. Jadi, untuk jawapan lebih tepat, fungsi yang pertama ni adalah fungsi pengguna memasukkan input. Jadi, fungsi yang kedua ni adalah fungsi memaparkan output. Ini yang penting. Yang pertama, fungsi pertama adalah pengguna memasukkan input. Yang kedua adalah memaparkan output. Itu yang awak perlu faham. Yang kedua, soalan kedua. Okey. Soalan kedua, jika cikgu masukkan nilai A bersamaan dengan 4 dan nilai B bersamaan dengan 3. Okey, cikgu ni pengguna tau, pengguna untuk Python ni. Jadi cikgu masukkan A4 dan B3. Apakah output yang akan terhasil? Sekejap. Okey, apakah output yang akan terhasil? Cikgu nak jawapan. Okey, siapa ada jawapan? Kalau mengikut pada segmen kod yang cikgu dah tulis. Jika cikgu masukkan nilai A bersamaan dengan 4 dan nilai B bersamaan dengan 3, apakah output yang akan terhasil? 7. 7. Kurang tepat. Jawapan betul, tapi kurang tepat. Cikgu nak tepat. Apa sebenarnya yang akan di output yang akan terhasil? Jawapan awak betul, tapi kurang tepat. Cikgu nak jawapan tepat. Okey. Siapa yang ada jawapan boleh tulis dekat ruangan Telegram. Okey. Cikgu bagi masa dalam 1 minit untuk awak jawab. Untuk awak fikirkan jawapan. Cikgu ni masukkan nilai A. A ni cikgu masukkan. Okey. A cikgu masukkan 4. B ni cikgu masukkan 3. Jadi apakah output yang akan dipaparkan? Awak dah belajar ni minggu lepas. Cikgu dah tulis dah kod ni. Muayyad ada jawapan? Muayyad? Muayyad ni mesti ada jawapan ni. Muayyad? Muayyad? Jiha? Ada jawapan Jiha? Jumlah anda pada jumlah? Lagi? Teruskan Jiha, teruskan Jiha. Apakah output yang akan dipaparkan? jumlah hasil tambah A dan B ialah 7. Okey, jawapan Jiha betul. Jadi output yang akan dihasilkan ialah jumlah hasil tambah A dan B ialah 7. Ini output yang akan dihasilkan.
Betul, jawapan Wawa betul. A tambah B adalah 7. Tapi kurang tepat. Kurang tepat sebab apa? Sebab di sini cikgu dah printkan penyataan ni. Penyataan ni, dia akan keluarkan penyataan, lepas tu dia akan keluarkan apa jumlah. Proses tadi, apa jumlah A tambah B tadi. Jadi, itu yang awak tahu. Kelas? Lain. Cikgu. Okey, kelas. Lain juga okey tak ni? Kelas? Wawa. Lain cikgu okey sih? Ya. Kita kakak cikgu. Oh. Okey. Jadi, cikgu, okey. Jadi cikgu akan tekankan inilah apa yang akan jawapan yang akan dipaparkan. Jadi jawapan dipaparkan adalah jumlah hasil tambah A dan B ialah 7. Jadi ada soalan tak kelas setakat ini? Tidak. Tiada. Tiada. Okey. Jadi cikgu ada soalan. Cikgu ada soalan lagi sikit, soalan last. Jadi apa yang awak dah belajar pada hari ini? Okey Wawa, sebab lain awak jelas, jadi cikgu nak dengar daripada awak. Apa yang awak dah belajar hari ini? Apa yang awak dah belajar gitu? Cara untuk menghasilkan segmen input menggunakan fungsi input. Saya dah salah, saya betul tu. Cikgu nanya je tu. Silas awak. Jelaskan lagi. Sasawak. Wawa? Belajar menghasilkan segmen input menggunakan fungsi input dan output. Okey, betul. Betul lah tu, betul. Tiada salah, tiada betul ni. Cikgu tanya je. Okey, cikgu akan recap balik apa yang awak dah belajar hari ni. Okey, konklusi pembelajaran hari ni. Yang pertama, awak mengenal sinteks untuk fungsi input dan fungsi output. Dan yang kedua, awak boleh mengaplikasikan fungsi input dan fungsi output dalam segmen kod. Ini yang awak dah belajar pada hari itu. Apa yang awak belajar dengan cikgu hari itu. Jadi peringatan. Kerja rumah. Okey, kerja rumah tu. Cikgu beri kerja rumah. Cikgu akan berikan kerja rumah offline dan online. Okey, siapkan sebelum jam 10 pagi hari Jumaat. Esok, cikgu mahu awak siap malam tu. Malam tu ataupun sebelum jam 10 pagi esok. Ya, awak boleh tahu. Jadi untuk soalan offline dan online, cikgu nak beri awak dua pilihan. Awak boleh jawab offline, awak boleh jawab online. Okey, cikgu akan tunjuk kepada awak. Okey, cikgu akan beri dalam grup awak kerja dalam bentuk gambar. Tu kerjanya. Kerja rumah awak. Awak boleh buat dalam buku teks, buku latihan awak boleh tulis dan awak boleh hantar kepada cikgu. Okey, yang online pula sama juga. Okey, sekejap cikgu nak cari mana kerja online juga. Okey, ni. Cikgu akan beri awak link. Link untuk awak buat kerja rumah awak. Jadi awak boleh buat secara online. Ini direct. Apabila awak dah siap jawab soalan ni, awak tekan finish. Dia akan terus paparkan berapa markah yang awak dapat. Apabila awak dah dapat markah tu, pastikan awak hantar kepada cikgu PM. Di WhatsApp cikgu yang nombor yang awak biasa hantar
kerja rumah awak. Untuk offline pun sama. Awak mesti tangkap gambar dan hantar kepada cikgu. Okey, boleh faham kelas? Boleh. Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh. Sekejap, cikgu. Okey. Okey. Mohon setakat hari tu, untuk kelas hari tu, ia ajak dari cikgu. Tapi cikgu nak ingat satu benda. Disebabkan Betong sekarang tu, kes Betong masa tu, kes di Betong 400 lebih dah. Di kawasan awak paling dekat. 61 orang dah COVID dan 4 orang dah meninggal. Jadi cikgu nak awak sentiasa berhati-hati. Pastikan awak sebab awak belum lagi kena suntik vaksin, jadi awak janganlah awak keluar daripada rumah awak. Biar orang daripada rumah awak yang keluar untuk beli barang. Pastikan awak jangan keluar sebab kes sekarang tu menaik. Jadi cikgu semua cikgu mau dengar ada kelangan anak-anak murid cikgu yang kena COVID, cikgu semua biar. Jadi pastikan awak ikut SOP. Awak jangan keluar rumah. Buat sementara waktu tu. Ya penting Okey. Mohon untuk kelas hari tu ia ajar daripada cikgu. Jadi kita akan teruskan di WhatsApp pada selepas ni Okey kelas? Okey, ia ajar daripada cikgu. Okey, jaga jarak, jaga SOP. Pastikan awak sentiasa sama dengan keluarga awak. Okey, ia daripada cikgu. Sama, cikgu. Okey, masih semua. Masih, Pak Cikgu. Okey. Terima kasih, Cikgu. Okey, Jiha. Sama-sama. Jadi kelas cikgu akan padamkan Telegram voice ni, cikgu akan beralih kepada kelas 2B. Okey kelas?